wabarakatuh. Nama saya Nasrul Ikhwan bin Amli, nombor matrik C19A0370. Tajuk kumpulan saya adalah kemudahan universiti membantu kecemerlangan pelajar dalam bidang seni. Apakah punca berlakunya isu yang dikaji? Malaysia memberi penekanan tinggi terhadap pembangunan modal insan kelas pertama, iaitu pendekatan utama ke arah mencapai status negara maju pada tahun 2020. Modal insan adalah harta yang boleh disuntik nilai tumbuhnya, diinjakkan nilai inteleknya serta perbanyakkan modal budayanya. Pertama, ruang pembelajaran yang tidak selesa dan fleksibel akan menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi kurang seronok kerana pelajaran yang dilaksanakan dengan keadaan yang tidak selesa akan menyebabkan pelajar tidak berminat untuk fokus dalam pelajaran tersebut. Selain itu, teknik pengajaran juga perlu digabungkan dengan pelbagai unsur seni dan berbeza kaedah dari kaedah pengajaran tradisional yang hanya menggunakan papan tulis sebagai media penyampaian maklumat untuk membuat murid lebih seronok. Murid akan merasa lebih selesa dan mudah untuk memahami sesuatu yang diajar. Terusnya, kurangnya pendedahan terhadap penggunaan teknologi tinggi. Hal ini akan menyebabkan pelajar tidak berminat untuk menggunakan teknologi tinggi kerana risau risiko yang akan dialami jika teknologi tinggi tersebut rosak di tangannya. Hal ini juga akan memupuk nilai kerjasama aktiviti pelajar dalam seni pendidikan dengan terlibat dalam kegiatan yang beransur kerjasama. Aktiviti berkelompok menuntut setiap individu bergerak dan berinteraksi secara bekerjasama untuk mencapai kejayaan. Dan ia akan menyebabkan pelajar tersebut dapat mempelajari cara mengendalikan teknologi tersebut. Akhir sekali, memenuhi keperluan sosial yang asas. Pelajar yang tidak mempunyai kemudahan dalam berkarya berpeluang untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka, maka akan terbentuk satu situasi ideal yang dapat memenuhi kedua-dua matlamat sosial, iaitu kemilikan dan keinginan untuk diterima sebagai anggota kelompok. Perhubungan mesra antara pelajar dapat mewujudkan suasana harmoni dan menyebabkan pelajar tersebut rasa dihargai kerana ada orang yang prihatin terhadap bakat dalam bidang seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatifah Syafina binti Subri, nombor matrik C19A0117. Hari ini saya ingin membentangkan persoalan kedua, iaitu apakah penyelesaian yang boleh dicadangkan bagi mengatasi masalah yang dikaji. Antara penyelesaian yang boleh diambil bagi mengatasi masalah tersebut ialah menyediakan prasarana dan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Pembangunan prasarana yang mampan secara tidak langsung dapat memperkukuhkan pertumbuhan pembelajaran dan pengajaran dalam jangka masa yang panjang. Kemudahan dan fasiliti yang disediakan oleh pihak universiti adalah tidak mencukupi. Sebagai contoh, segelintir pelajar tahun 1 dan ke atas masih lagi menggunakan laman permai sebagai tempat untuk melukis. Keadaan ini berlaku ekoran daripada tiadanya studio yang khas untuk digunakan oleh pelajar. Bukan itu saja, kelengkapan studio yang sedia ada juga adalah tidak mencukupi. Studio haruslah ditambah baik dari segi keluasan ruang di dalam studio dan dilengkapi dengan papan tampal, pin artboard, alatan seni, kerusi dan meja yang secukupnya. Bagi mengatasi isu tersebut, pihak universiti sewajarnya menyediakan studio yang mencukupi bagi menampung bilangan pelajar yang semakin meningkat pada masa kini. Penyelesaian yang kedua ialah menyediakan gadget secara percuma kepada pelajar dalam bidang seni. Umum mengetahui bahawa gadget merupakan sebuah alat berteknologi tinggi dan ianya dicipta untuk kemudahan manusia dalam menyelesaikan sesuatu kerja, terutamanya kepada pelajar universiti. Pemberian gadget seperti iPad atau komputer riba yang dilengkapi dengan pelbagai jenis perisian seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator secara amnya mendatangkan manfaat kepada pelajar. Dapat saya perhatikan di sini
bahawa pemberian gadget secara percuma telah lama dilaksanakan di universiti tetapi tidak diberikan sama rata kepada pelajar tahun 1. Keadaan ini menyukarkan para pelajar kerana ada segelintir pelajar yang terpaksa mengeluarkan sedikit modal untuk mendapatkan gadget tersebut atas faktor keperluan dalam pembelajaran pada masa kini. Oleh itu, para pelajar seharusnya diberikan gadget percuma kerana ianya dapat membantu pelajar terutamanya pelajar dalam jabatan animasi, komunikasi visual dan multimedia dalam menyelesaikan sebarang tugasan yang diberikan secara cepat dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatia Syazwani binti Samizi, nombor matrik C19A0748. Saya ingin meneruskan pembentangan persoalan kedua. Penyelesaian ketiga yang dapat diambil kira bagi mengatasi masalah tersebut ialah menyediakan kuasa kawalan pembelajaran yang lebih fleksibel melalui penggunaan teknologi moden seperti iPad ataupun komputer. Penyediaan iPad atau komputer sememangnya perlu disediakan oleh pihak universiti bagi melancarkan lagi bidang seni di universiti. Hal ini kerana melalui penyediaan iPad ataupun komputer, para mahasiswa dapat mencari lebih banyak maklumat mengenai bidang-bidang seni, termasuklah seni lukisan yang semakin berkembang dan canggih pada hari ini. Penyelesaian yang terakhir ialah menambah baik rakaian Wi-Fi di kampus. Pihak universiti perlulah menambah baik rakaian di Wi-Fi di kampus bagi membantu pelajar yang data internetnya yang lemah. Hal ini kerana apabila pihak universiti menambah baik Wi-Fi di kampus, maka senang bagi membantu pelajar dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang seni seperti bidang lukisan. Assalamualaikum, nama saya Amrah Bakis binti Muhammad Asri, nombor kad matrik C19B0036, dan saya di sini akan membentangkan tentang bahagian saya, iaitu bahagian 3, yang di mana soalan yang ditujukan kepada saya adalah bagaimana kamu mendapat ilmu untuk menghasilkan cadangan penyelesaian tersebut. Terdapat dua kaedah untuk mendapat sesuatu ilmu yang melibatkan penyelesaian kepada suatu masalah untuk dikaji. Antara kaedah yang kumpulan kami gunakan adalah kaedah induktif. Kaedah induktif dikenali sebagai logik moden yang didefinisikan sebagai penelaran dari kes-kes khusus kepada sesuatu kesimpulan umum. Justru secara asasnya, ia berdasarkan pengalaman-pengalaman terutamanya dalam kalangan pelajar, iaitu ahli-ahli kumpulan F yang menuntut di universiti yang menawarkan kemahiran seni. Oleh itu, ilmu dapat dihasilkan melalui pengalaman langsung, alam sebenar, realiti, dan bukan daripada kepercayaan agama, metafizik, spekulasi ataupun pemikiran abstrak. Selain itu, kumpulan kami mengumpulkan semua punca untuk isu berkenaan dengan tajuk kami, iaitu kemudahan universiti untuk membantu kecemerlangan pelajar dalam bidang seni, dan kemudian kami berbincang dengan ahli kumpulan kami untuk memberi cadangan penyelesaian mengenai isu ini. Kebanyakan ilmu untuk menghasilkan cadangan ini adalah diperoleh melalui pengalaman masing-masing. Kemudahan yang disediakan oleh pihak universiti masih lagi terdapat beberapa perkara yang perlu ditambah baikkan. Hal ini demikian kerana tidak semua pelajar mempunyai asas melukis serta mengetahui teknik-teknik yang betul untuk mengaplikasikan penghasilan seni. Lebih lagi, pihak universiti perlu mencari beberapa individu ataupun pensyarah yang berpengalaman serta berkemahiran seni untuk pelajar. Hal ini demikian kerana sesuatu ilmu yang melibatkan kemahiran perlu ada seseorang yang membimbing dan memberi tunjuk ajar tentang seni kerana seni tidak dapat dikuasai melalui teori ataupun buku. Oleh itu, dengan langkah penyelesaian yang telah dicadangkan, harap dapat dijadikan sebagai langkah untuk memajukan kemudahan universiti dalam membantu kecemerlangan pelajar dalam bidang seni. Selain memiliki kemahiran yang gah di mana ia memberi manfaat kepada pelajar untuk kegunaan pada masa hadapan. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan ini. Saya Muhammad Hidayat. Saya akan menyambung tentang sumber dan kaedah pemerolehan ilmu yang digunakan dalam kajian ini. Kaedah pertama ialah kaedah induktif. Induktif merupakan proses penyelesaian dari hal khusus ke umum. Induktif adalah bermula dengan kajian data, iaitu maklumat. Pemerolehan ilmu induktif menekankan keadaan realiti sosial, di mana setiap ilmu yang dihasilkan adalah melalui pengumpulan data, analisis data dan pembentukan kesimpulan umum. Pemerhatian merupakan asas dalam menerangkan fakta dalam realiti sosial. Dalam kaedah pemerolehan ilmu induktif, pemerhatian adalah tunggak utama.
Ia berfungsi untuk menjelaskan fakta dalam realiti sosial. Kaedah ini merupakan perspektif penyelidikan yang mewajibkan pemerhatian dan pengukuran yang teliti dan objektif serta analisis data yang betul bagi menghasilkan penemuan saintifik. Proses ringkas perolehan kaedah induktif ini ialah pengumpulan data, analisis data dan pembentukan kesimpulan umum. Dalam kajian ini kami menanyakan pihak universiti apakah bantuan, kemudahan yang diberi kepada pelajar dalam bidang seni. Dan kami juga menanyakan pelajar tentang bantuan ini, tentang kemudahan ini. Adakah ia membantu pelajar untuk membuat setiap tugasan ataupun tidak. Kaedah yang kedua ialah kaedah deduktif. Kaedah deduktif diperkenalkan untuk menguji teori-teori bagi menolak teori-teori palsu dan mengukuhkan teori-teori yang selebihnya. Prosedur kaedah deduktif ialah teori, hipotesis, ujian, hipotesis dengan data dan yang terakhir ialah sangkal atau sokong. Hipotesis digunakan untuk mengutip data dan memberi arah tuju kepada pengumpulan data. Data tidak hanya diperhatikan, sebaliknya disesuaikan teori awal yang dibina. Kaedah deduktif ini menyokong falsafah kritikal rasionalisme. Pelopor bagi kaedah ini ialah Karl Popper. Pendekatan ini bersifat kritikal tetapi tetap rasional. Ia tidak taksub dengan teori yang sedia ada, tetapi rasional dengan komitmen terhadap rukun-rukun logik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fatah dan saya akan menerangkan pula bahagian tajuk justifikasi dan rasional, mengapa sumber dan kaedah yang telah diterangkan oleh pembentang sebelum saya dan kenapa kami memilih sumber tersebut. Untuk pengetahuan semua, sekali lagi, kami telah memilih dua kaedah sumber untuk mendapatkan sumber, iaitu kaedah secara induktif serta diduktif. Okey, yang pertama ni, kenapa kami memilih kaedah induktif? Di mana pada hari ini kaedah induktif menuntut kita untuk menilai daripada sesuatu yang khusus hingga ke umum dan menuntut kita juga untuk mengumpulkan data dan ingin membuat kesimpulan umum. Jadi, pada hari ini kami satu kumpulan telah bercadang untuk membuat kaji selidik terhadap para pelajar yang terkesan disebabkan berlakunya pengurangan ataupun ketidakselesaan dalam penggunaan kemudahan yang terdapat di sekitar UMK dalam melaksanakan tugasan, terutamanya tugasan berkenaan dengan warisan dan kesenian serta melukis dan sebagainya. Di mana di dalam proses ni kami akan mengutip respon dan juga tentang tahap keselesaan mereka dalam menggunakan kemudahan. Sebagai contoh, pelajar tahun 1, adakah mereka selesa menggunakan laman permai itu hanya sekadar di atas lantai untuk membuat kerja lukisan. Itu berkenaan dengan induktif. Maknanya rasional kami guna adalah disebabkan daripada data yang kami kumpulkan itulah dapat membuktikan bahawa pada hari ini tajuk kami betul-betul membuktikan kemudahan menjamin terhadap kualiti pelajar punya hasil kerja. Okay, itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan diduktif pula. Diduktif berkenaan tentang kita ingin membuktikan teori yang sedia ada untuk mengukuhkannya ataupun menolak beberapa teori palsu yang dah ada juga. Jadi, pada hari ini kami berpegang pada satu teori, iaitu kami mengatakan bahawa pada hari ini jika kemudahan itu lengkap, jika kemudahan itu sedia ada, maka kualiti dan hasil pelajar juga terjaga. Dan kami akan buktikan apabila UMK berjaya menyediakan kemudahan yang sepatutnya mereka pelajar dapat, sebenarnya akan mempengaruhi kualiti kerja mereka seperti kerja lukisan dan sebagainya. Cuba bayangkan pada hari ini, arkitek sendiri pun melukis di atas meja kerja yang agak tinggi. Namun para pelajar, terutama pada tahun 1, telah diperkenalkan dengan kemudahan di atas lantai untuk melukis semata-mata. Jadi ini menunjukkan bahawa sebenarnya kemudahan memang betul menjamin terhadap hasil kerja seseorang pelajar. Okey, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.